lebih 80% peserta berjaya mendapat pekerjaan. Itu pencapaian inisiatif Fellow Sabah Maju Jaya SMJ yang diperkenal pada 2022. Ia selaras teras kedua pelan pembangunan SMJ untuk melahirkan golongan belia kelas pertama. Nirona Newmont ada perinciannya. Kita tahu di Sabah ini banyak sangat talent yang tidak digunakan sepenuhnya sebab rugi. Sebab kalau kita tengok di luar lah kan, semua pun dorong panggil talent dorong balik ke negara masing-masing. Inisiatif Fellow SMJ, Ruang Anak Muda Sabah Berhikmat bersama jabatan dan agensi kerajaan serta syarikat berkaitan kerajaan GLC dan badan berkanun selama 6 bulan. Program ini dilaksana Kementerian Belia dan Sukan Sabah melalui Inkubator Kepimpinan Belia Sabah ICAPS. Memasuki siri ketiga, peserta didedahkan dengan alam pekerjaan sebenar dunia korporat yang memerlukan kemahiran komunikasi lebih baik sekaligus membina rangkaian profesional. Bila mereka melihat sendiri bakat-bakat ini, confirm. Mereka akan sendiri propose peserta-peserta ini untuk sama ada stay ataupun mereka akan terus serap masuk. Fellow SMJ dijayakan dengan kerjasama 10 kementerian dan lebih 20 GLC serta badan berkanun. Manfaat yang first thing is that exposure lah. Exposure dari segi, bukan saja dari segi fellowship itu ke dunia korporat. Not only you deal with the local people, 90% klien kita adalah syarikat-syarikat daripada luar negara. My biggest achievement that I've achieved here is the fact that I am employed to be one of the staff in ASB. Saya bekerja rapat dengan CEO mengusahakan beberapa projek di Asian Supply Base. Ini merupakan satu peluang keemasan yang dapat membantu saya mempertingkatkan kemahiran penyelidikan dan memberikan idea dan juga meningkatkan kemahiran dalam menyediakan kertas kerja. Program Fellow ni dia macam membuka mata setengah belia lah untuk faham apa tu kementerian, apa tu kerajaan dan macam mana cara pentadbiran, macam mana pekerjaan yang dilakukan oleh kerajaan di Sabah lah. Setakat ini 79 peserta mendapat manfaat di bawah program Fellow SMJ. 60 peserta lagi akan dipilih menyertai program Fellow SMJ Batch keempat yang akan dilaksana tahun ini sekaligus memberi impak besar kepada pembangunan modal insan Sabah. Nirona Newman, RTM. Untuk perkembangan lain dari Sabah petang ini, kita bersama Suaran Shah, mantan fokus pendirian GRSPH dalam menghadapi pilihan raya negeri ke-17. Terus dengan laporannya. Silakan, Suaran. Ya, Otto. Gabungan Rakyat Sabah GRS akan berbincang dengan Pakatan Harapan PH berhubung kerjasama menghadapi pilihan raya negeri PRN ke-17 akan datang. Pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor bagaimanapun berkata tarikh perbincangan itu masih belum ditentukan setakat ini. Datuk Haji Ji berkata sebagai parti yang menerajui kerajaan GRSPH Plus ketika ini, rakan kerjasama bagi menghadapi pilihan raya tersebut akan ditentukan GRS dan PH. Jelasnya apa yang penting dalam politik adalah mencari satu kebaikan yang boleh menyatu padukan rakyat demi kestabilan politik negeri ini. Kerajaan negeri adalah kerajaan GRSPH Plus. Ini jelas. Tetapi dalam politik kita mencari satu kebaikan yang boleh menyatu padukan rakyat. Kita mahu ada satu kestabilan politik di negeri Sabah. Jadi walau bagaimanapun pintu kita tidak tutup untuk mereka yang mahu bekerjasama dengan kita. Tetapi perlu diingat
bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan GRSPH. Kita yang menentukan siapa partner kita dalam pilihan raya. Datuk Haji G ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Gagasan Rakyat Sabah bahagian Sungai Sibugah 2025 di Dewan Sri Lebaran Batu 7, Sandakan. Dalam majlis ini, 74 pelajar, guru dan staf Mahat Tafiz serta anak-anak yatim menerima sumbangan Aidilfitri. Pada akhir persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Khamis lepas, Ketua Menteri Sabah membayangkan bahawa GRS akan mengekalkan kerjasama dengan PH bagi menghadapi PRN akan datang, walaupun BN Sabah turut mengumumkan akan bekerjasama dengan PH. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT komited melonjakkan daya saing graduan menerusi pelaksanaan Pelan Pendidikan Tinggi Malaysia untuk tempoh 10 tahun akan datang. Timbalan Menterinya Datuk Mustafa Sakmud berkata, pelan itu antara lain menumpukan kepada teknologi baharu kecerdasan buatan AI dalam pendidikan tinggi. Dalam masa sama, semua pelajar yang bakal melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi disaran bijak memilih program pembelajaran bagi menjamin masa hadapan. Indikator kebolehpasaran juga perlu diteliti sebelum membuat permohonan sistem permohonan kemasukan pelajar dalam talian UPU online. Kita akan melancarkan Pelan Pendidikan Tinggi Malaysia untuk 10 tahun ke depan, bermula tahun ini. Jadi yang ini memang antara tumpuannya ialah kita mahu menumpukan dengan teknologi baru ini, terutama AI. Jadi kita mahu juga supaya anak-anak kita terutama di Sabah ini jangan ketinggalan. Datuk Mustafa ditemui media dalam program Jom Masuk U-Zone Sabah 1 di Kompleks Sukan Sandakan. Tambah beliau, kementeriannya terus komited memastikan rakyat, khususnya pelajar kurang berkemampuan untuk menikmati akses pendidikan tinggi. Ini termasuklah menyediakan bantuan kewangan berupa pembiayaan beasiswa, dermasiswa dan allowance sara hidup. Selain itu, golongan orang kurang upaya OKU juga ditawarkan bantuan kewangan pengajian bermula peringkat sijil sehingga peringkat ijazah kedoktoran PhD. Masyarakat negeri ini perlu peka terhadap isu berkaitan alam sekitar, terutama aspek penggunaan tanah. Ia penting bagi menjaga kelestarian alam sekitar sekaligus dapat mengawal tahap kejadian bencana alam dalam konteks sains. Ketika ditemui RTM, pensyarah sains sekitaran Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Ahmad Nur Azhar Muhammad Yatim berkata, dalam masa sama pihaknya dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kajian Bencana Alam melakukan pelbagai kajian dan inisiatif bagi membendung kejadian bencana alam melalui teknologi masa kini. Ini termasuklah mengaplikasi mitigasi banjir yang lebih ampuh. Okey. Sebenarnya banyak faktor yang terlibat dalam bencana alam ni. Salah satunya adalah for sure adalah aktiviti manusia lah. Okey, so aktiviti manusia ni termasuklah dari segi kalau ikutkan pembakaran secara terbuka, perubahan guna tanah yang berlaku di satu kawasan, ini semua melibatkan aktiviti manusia yang menyumbang kepada berlakunya bencana alam. Dr. Ahmad turut menyarankan orang ramai khususnya yang bermastautin di kawasan cenderung banjir agar memuat turun aplikasi My Public Info Banjir yang dibangunkan Jabatan Pengairan dan Saliran. Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid alias Razali dilantik sebagai Pengarah Maritim Sabah dan Labuan Baharu berkuat kuasa Rabu lalu. Beliau menggantikan Laksamana Pertama Maritim Datuk Cik Engku Suhaimi Engku Daik. Majlis serah tugas disaksikan Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah di Ibu Pejabat Maritim Sabah dan Labuan di Kota Kinabalu. Terdahulu, Datuk Rosli dalam ucapannya menzahirkan penghargaan kepada Cik Engku Suhaimi atas segala khidmat bakti, jasa dan pengorbanan yang dicurahkan sepanjang tempoh perkhidmatannya di Sabah. Beliau yang turut mengalu-alukan kehadiran Muhammad Khairul Anwar berharap kepimpinannya dapat memastikan keselamatan perairan Sabah kekal terpelihara. Selain itu, kerjasama semua pihak juga penting dalam memastikan momentum penugasan di perairan Sabah kekal berada pada tahap kesiagaan tertinggi.
135 usahawan di kawasan Dun, Tambunan, Tulit dan Melalap menerima bantuan RM500 seorang di bawah program keusahawanan. Ketua Pergerakan Beliawanis Negeri Gagasan Rakyat Sabah, ME Datuk Martin Idang berkata, bantuan itu antara inisiatif Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor untuk menyantuni golongan muda dalam pelbagai bidang. Antaranya bidang pendidikan, pembangunan modal insan, sukan dan keusahawanan. Kita akan cuba usahakan lagi untuk membantu usahawan supaya amount tu boleh ditingkatkan lagi dan mungkin lebih ramai lagi usahawan kita akan menyantuni selepas ini. Beliau ditemui RTM di Tambunan. Tambah ME, program seumpama secara tidak langsung memberi peluang kepada peniaga muda di luar bandar dan pedalaman untuk menerima bantuan daripada kerajaan negeri. Ini termasuklah peniaga muda yang tidak memiliki lesen perniagaan dan akaun bank. Usahawan-usahawan luar bandar, ucapkan terima kasih kepada CM kita atas pemberian sumbangan kewangan pada hari ini yang kami terima berjumlah RM500. Kami amat bersyukur sedikit sebanyak RM500 itu dapat membantu kami untuk pusingan modal. Bagi saya itu 500 sebagai permulaan untuk perniagaan memang cukup. Tapi kalau misalnya saya akan tambah produk saya yang lain, saya memang perlu ada tambahan lah. Pos sekarang untuk buat ini perniagaan walaupun kecil-kecilnya perlu juga ada tambahan sedikit. Saya harap bantuan ini ditambah lagi supaya lebih banyak belia dan beliawanis di khususnya di Tambunan ini untuk menerima bantuan inilah. Gagasan Rakyat Sungai Manila menghulurkan zakat wakallah kepada golongan asnaf dalam kawasan tersebut sempena Syawal tahun ini. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Sungai Manila, Hazim Mubarak Tun Musa berkata, bantuan itu tidak hanya tertumpu dengan pemberian wang ringgit, malah meliputi aktiviti pembaikan rumah penduduk yang daif. Ini yang pertama kali kita buat di bulan Syawal ini, dan kita juga akan memberikan sumbangan kepada misalnya rumah-rumah yang memerlukan kebaikan baik pulih juga kita akan sumbangkan. Kita memilih bukan daripada satu kawasan saja, seluruh kawasan PDM, khususnya di kawasan Manila, kita akan mengambil nama-nama penerima yang layak untuk menerima zakat wakalah ini. Beliau ditemui pemberita dalam program penyerahan sumbangan Syawal bagi kawasan pusat daerah mengundi Sungai Manila di Masjid Seri Aman Batu 12 Sandakan. Lebih 200 golongan asnaf PDM Sungai Manila menerima sumbangan zakat wakalah ini. Sabah FC menyasarkan kutipan 3 mata penuh dalam aksi menentang Perak FC di tempat sendiri sebagai penamat musim yang dianggap paling panjang buat mereka. Ketua jurulatihnya Martin Stano berkata musim ini menyaksikan skuad The Rhinos bermula lebih awal apabila terlibat dalam saringan separuh akhir Piala AFC sejak tahun lalu, menjadikan kempen itu antara yang paling mencabar setakat ini. So please, whoever is available who wants to support us, please come help us and support us until the end. I think we did quite well last season. 3 consecutive seasons in a row we finished up on the 3rd spot. So please come everybody help us support all the Sabahans. You are welcome. Martin ditemui RTM di Padang Safa Likas. Mengulas mengenai perlawanan terakhir menentang Perak, Martin menjelaskan bahawa beberapa pemain utama tidak dapat diturunkan akibat kecederaan dan penggantungan. Justru beberapa pemain muda akan diberi peluang untuk beraksi dan membuktikan kemampuan mereka menjelang musim baharu. Sabah FC akan menentang Perak FC di Stadium Likas esok dalam aksi penutup Liga Super. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Otto. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Silakan Otto. Baik, terima kasih Suran langsung dari Sabah.